Hai, Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sihat, ceria dan terus bersemangat untuk belajar. Selamat bertemu kembali di video kali ini di channel Ustazah Zu. Murid-murid, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam dengan tajuk Hajatul Wada, bahagian sirah untuk tahun 6. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks di muka surat 156 hingga 160. Murid-murid dah bersedia? Jom belajar bersama Ustazah. Kita akan terbang ke Arab Saudi untuk melihat sejarah-sejarah Nabi yang ada di sana, terutamanya berkaitan dengan Hajatul Wada. Mari murid-murid. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang murid-murid perlu dapat ialah yang pertama, dapat menerangkan latar belakang peristiwa Hajatul Wada. Yang kedua, dapat menjelaskan kronologi peristiwa Hajatul Wada. Yang ketiga, menganalisis isi-isi penting daripada khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa Hajatul Wada dalam kehidupan harian. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Maidah ayat ketiga, di mana surah ini sangat berkaitan dengan peristiwa Hajatul Wada. Mari murid-murid membaca bersama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Mari kita ulang membaca surah Al-Maidah ayat 3 ini sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Baiklah murid-murid, ayat ketiga daripada surah Al-Maidah ini telah diturunkan di Arafah ketika Nabi menunaikan Hajatul Wada. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat pula apakah latar belakang di sebalik peristiwa Hajatul Wada ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Ya murid-murid, 9 tahun Nabi belum lagi balik ke Mekah, kampung halaman baginda. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi membuat pengumuman
untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. Ramai murid-murid yang nak ikut Nabi bersama-sama untuk mengerjakan haji di Mekah. Nabi Muhammad pun berangkatlah ke Mekah pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Tentu seronok kan murid-murid dapat menunaikan haji bersama-sama Nabi. Ya murid-murid, Hajatul Wada juga dikenali sebagai haji perpisahan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat apakah kronologi peristiwa Hajatul Wada. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin telah menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini, kemudian memakai ihram. Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di Zultuwa, baginda berhenti dan bermalam. Sesampainya di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Baginda melakukan ibadat wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Dari Arafah pula, baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Baginda melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta ketika berada di Mina. Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak kembali ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Baiklah murid-murid, setelah kita melihat kronologi peristiwa ini, kita dapat simpulkan bahawa Nabi telah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, walaupun terpaksa menempuh berbagai cabaran untuk melakukan ibadah ini. Ya murid-murid, Nabi bergerak dari Mekah ke Madinah dan dari Madinah ke Mekah tidaklah dengan menaiki kapal terbang, tetapi dengan menaiki unta, dan masa yang diambil untuk perjalanan dari Madinah ke Mekah mengambil masa berhari-hari. Tentu banyak cabarannya, bukan? Tetapi oleh kerana sifat Nabi yang sentiasa bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka ibadah ini tetap dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ya murid-murid, segala yang Nabi lakukan daripada Madinah sehinggalah sampai ke Mekah adalah cara-cara untuk melakukan ibadah haji seperti mana yang telah dilakukan oleh orang-orang Islam yang menunaikan ibadah haji pada masa sekarang. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat pula apakah ringkasan dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baginda sampaikan ketika di Bukit Arafah. Antara perkara-perkara yang Nabi ingatkan kepada umat Islam pada masa itu ialah, yang pertama, umat Islam diingatkan tentang tanggungjawab untuk mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Ya murid-murid, sebagai seorang Islam,
kita hendaklah sentiasa menjalinkan hubungan silaturahim yang baik sesama Islam. Tidak kira orang Islam itu berada jauh daripada kita ataupun berdekatan dengan kita. Yang kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan perkauman. Ya murid-murid, Nabi juga mengingatkan umat Islam supaya tidak mementingkan perkauman, sebaliknya bergaul dengan semua orang dengan baik. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Ya murid-murid, kaum wanita adalah kaum yang lemah, maka mereka adalah kaum yang perlu dilindungi. Seterusnya murid, yang keempat, ringkasan khutbah terakhir Nabi Muhammad ialah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Ya murid-murid, Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedoman hidup kita. Nabi sangat menitik beratkan agar umat Islam menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai pegangan dan sebagai petunjuk untuk menjalankan kehidupan di dunia agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Ya, pemimpin juga adalah orang yang kita patut taat selagi pemimpin itu tidak pernah melanggar syarak-syarak dalam hukum Islam. Yang keenam, Nabi juga mengingatkan umat Islam supaya mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan juga haji. Yang keenam, Nabi juga mengingatkan orang Islam supaya menjauhi riba, kerana riba adalah haram. Ya murid-murid, riba adalah satu penindasan yang berlaku jika ia diamalkan. Maka riba sangat tidak digalakkan ataupun sangat dibenci oleh Rasulullah. Baiklah murid-murid, inilah antara 7 isi-isi khutbah terakhir Nabi Muhammad yang Nabi sampaikan kepada umat Islam. Oleh itu murid-murid, semua khutbah-khutbah terakhir ini atau isi-isi di dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad ini hendaklah kita jadikan sebagai peringatan kepada kita sepanjang kita hidup di dunia. Menyebut tentang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup, cuba murid-murid senaraikan apakah amalan-amalan yang diajar di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang murid-murid telah jadikan amalan hidup murid-murid. Ya, Ustazah percaya tentu banyak amalan-amalan ataupun ajaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang murid-murid amalkan, sama ada dalam keadaan sedar ataupun tanpa sedar. Tetapi murid-murid hendaklah melakukannya sekarang dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas hanya kerana Allah dan Rasul. Baiklah murid-murid, setelah mendengar peristiwa Hajatul Wada ini, tentulah kita dapat menyenaraikan beberapa iktibar yang kita boleh jadikan panduan hidup kita. Apakah iktibar-iktibar itu ya murid-murid? Ya, kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin. Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah mengasihi baginda sebagaimana Nabi mengasihi kita. Kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ialah Nabi yang terakhir yang diutuskan Allah, dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. Yang ketiga, kita hendaklah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita, mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. Yang keempat, kita sebagai umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim itu adalah bersaudara. Ya murid-murid, mengamalkan sifat yang baik di dalam hidup kita seperti yang diajar di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu kewajipan untuk kita. Baiklah murid-murid, sekarang kita sudah pun hampir sampai ke penghujung pembelajaran kita. Rumusan pembelajaran kita hari ini ialah dalam peristiwa Hajatul Wada, Nabi Muhammad mengajar kita cara melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan pesanan buat umat Islam supaya kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Dalam murid-murid, untuk sebagai menguji pemahaman kita, mari kita jawab soalan kuis yang Ustazah telah sediakan. Soalan pertama daripada Ustazah, Hajatul Wada berlaku pada, sila jawab bersama rakan murid-murid. Yang kedua, Hajatul Wada juga dikenali sebagai. Yang ketiga, Nabi dan seramai orang Islam menuju ke Mekah. Yang keempat, tujuan mereka pergi ke Mekah adalah. Dan yang kelima, ketika berada di Arafah, Nabi Muhammad telah. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap semua murid-murid dapat memahami apa yang telah Ustazah kongsikan. Selamat belajar murid-murid, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.